Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersua kita kembali hari ini 15 November 2023 bersama dengan saya Nur Anis Sofia binti Muhammad Fazli dari kru TVPSS di Sarjana. Hari ini kita berada di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya untuk sebuah projek khas video dokumentari serta temu ramah khas bersama yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir yang juga merupakan bekas Perdana Menteri yang keempat dan juga ketujuh. Untuk pengetahuan semua, tema kita pada hari ini ialah negarawan ilmu bakti dan harapan generasi muda pelajar sekolah. Nak tahu dengan lebih lanjut tentang temu ramah khas ini, mari kita saksikan. Tuan-tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menerima kunjungan kami daripada SK Sarjana Utama Sungai Buloh. Kami sangat berbesar hati kerana dapat bertemu dengan Tuan pada pagi ini. Tuan apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Saya Lutfia Ikma bersama rakan-rakan saya Damia Zara, Nur Syafiqah, Anis Sufia dan juga Haris Hadi Ikma. Kami merupakan kru TV Pusat Sumber Sekolah di Sarjana. Kami sangat teruja kerana dapat menemu ramah Tun pada hari ini. Tun merupakan salah seorang negarawan yang hebat dan menjadi idola kepada murid-murid SK Sarjana Utama. Soalan saya, Tun merupakan salah seorang negarawan yang hebat, tapi sepastinya Tun mempunyai hobi ataupun aktiviti untuk dilakukan pada masa lapang. Apakah aktiviti atau hobi itu? Saya bila ada masa lapang, biasanya saya baca buku. Saya baca majalah untuk mengetahui apa yang sedang berlaku dalam negara, di luar negara. Dan saya berminat untuk memberi pendapat saya juga berkenaan dengan masalah-masalah yang saya baca. Faham? Kita beralih ke soalan kedua. Boleh? Bolehkah Tun kongsikan dengan saya apakah kata-kata yang dipegang oleh Tun untuk kekal semangat bekerja sehingga sekarang supaya menjadi inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana? Ya, kita hidup di dunia ini kerana ada satu nikmat. Dan kita perlu guna kehidupan kita ini untuk membuat sesuatu yang berguna kepada diri sendiri, mungkin kepada keluarga dan mungkin kepada bangsa dan negara. Jadi kalau kita cuma tumpu kepada hidup, nak makan, nak tidur itu saja, kehidupan kita itu menjadi kosong. Sebab itu kita kena tunjuk perasaan bahawa dengan kehidupan ini kita ingin menyumbang sesuatu kepada diri, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Tanya, ada apa-apa yang nak tanya? Menurut artikel yang saya baca, semasa zaman persekolahan Tun merupakan seorang pelajar yang sangat cemerlang dalam bidang akademik dan pada masa yang sama juga, Tun aktif dalam menyertai pelbagai pertandingan yang dianjurkan seperti debat bahasa Inggeris dan lain-lain. Bagaimanakah Tun membahagikan masa dengan pelbagai aktiviti Tun pada ketika itu? Ya, bila kita ada masa, kita perlu isi masa itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Iaitu umpamanya kita membaca, menulis, membahas. Itu adalah aktiviti yang boleh kita lakukan apabila kita ada masa dan kita sihat. Janganlah kita cuma duduk tidur saja ataupun orang kata melengung. Duduk tak ada buat apa pun, tak ada menyumbang apa pun. Semasa kita hidup, kita mesti ambil berat
keadaan sekeliling dan apa yang boleh kita lakukan untuk memperbaiki lagi keadaan sekeliling. Baiklah Tun, saya akan berkongsi kepada rakan-rakan saya lain. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor pakar pada masa akan datang. Tun juga merupakan seorang doktor suatu ketika dahulu. Apakah motivasi yang Tun boleh kongsikan kepada saya dan rakan-rakan seperjuangan saya sebagai suntikan semangat kepada kami untuk menggapai impian kami? Ya, kalau kita sihat dan boleh bekerja, kita ingin lihat kerja kita itu memberi manfaat kepada diri sendiri dan kepada orang lain juga. Sebagai doktor, kita berpeluang untuk mengubati pesakit. Jadi itu satu sumbangan yang amat berharga kepada pesakit. Dan sebab itu apabila kita jadi doktor, kita selalu memikir tentang bagaimana memulihkan seseorang yang menghadapi penyakit. Jadi itu adalah satu tugas yang penting dan amat dihargai, bukan saja oleh pesakit tetapi juga keluarga mereka. Sebagaimana kita tahu, Tun hidup dalam era pendudukan Jepun dan juga British kan. Jadi bagaimana pembelajaran dan persekolahan Tun pada ketika itu? Ya, di zaman Jepun saya berhenti daripada ke sekolah kerana saya di zaman British saya pergi ke sekolah Inggeris. Di zaman Jepun tidak ada lagi sekolah Inggeris, tapi saya juga pergi ke sekolah Jepun, tapi tak lama. Pendapat saya ialah akhirnya Jepun akan kalah dan penguasaan bahasanya tidak berguna. Itu kesalahan yang saya buat. Dan akhirnya kita tahu bahasa Jepun menjadi satu bahasa yang penting kerana orang Jepun menjadi contoh yang baik bagi Malaysia dan kita perlu faham cara hidup mereka. Baiklah Tun, terima kasih. Saya akan belajar bersungguh-sungguh mulai sekarang. InsyaAllah. Tun, guru saya pernah berkata, orang yang berjaya sering membaca. Membandingkan zaman sekarang, murid-murid lebih terdedah kepada media sosial seperti YouTube, TikTok dan sebagainya. Jadi bagi pendapat Tun, bagaimanakah amalan membaca itu dapat diserap oleh murid-murid zaman sekarang? Ya, banyak bahan yang tidak berguna, bahkan mempunyai kesan yang buruk kepada kita. Sebab itu kita perlu pilih apa yang nak kita baca. Umpamanya kita perlu pilih berkenaan dengan kejayaan sesuatu orang, sesuatu bangsa, sesuatu negara. Bagaimana mereka mencapai kejayaan supaya kita juga boleh meniru cara mereka dan mungkin mencapai kejayaan. Jadi apabila kita boleh baca rencana-rencana dan buku-buku yang boleh memberi maklumat kepada kita akan cara hidup yang baik yang berguna kepada diri dan berguna kepada masyarakat. Baiklah Tun, apa yang saya tahu, Tun kerap menulis dan ianya menjadi inspirasi kepada saya untuk menjadi penulis yang hebat seperti Tun. Jadi boleh Tun kongsikan dari segi cara bagaimana untuk mendapatkan ilham atau inspirasi untuk penulisan? Ya, kita boleh menulis kalau kita mempunyai pengetahuan. Dan pengetahuan kita datang daripada punca-punca seperti membaca, seperti melihat apa yang berlaku di sekeliling kita, environment kita, dan kita dapati ada perkara-perkara yang perlu diperluaskan dan ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya diamalkan. Jadi setelah kita dapat pengalaman yang banyak, kita dapat melihat keadaan sekeliling
kita membaca banyak buku, maka kita mempunyai bahan untuk menulis. Dan penulisan kita itu mestilah ada satu matlamat untuk memperkenalkan lebih banyak ilmu dan juga untuk menyumbang kepada kejayaan kebaikan masyarakat. Terima kasih Tun. Tun, saya nak tanya lah kan. Kalau kita dapat putar balik masa lah kan, apa yang Tun ingin tambah pendidikan masa kini? Mungkin dari segi teknologi zaman sekarang ataupun cara pendidikan murid itu tersendiri. Yang pertamanya, didikan adalah berkenaan dengan penguasaan ilmu. Tetapi ilmu sendiri saja tak mencukupi. Kita mesti mempunyai sifat-sifat yang baik yang akan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Sebab itu daripada kecil lagi kita harus semai nilai-nilai yang mulia supaya apabila kita dewasa kita tidak lakukan benda-benda yang dilarang seperti jenayah dan sebagainya. Jadi kita ingin dapat ilmu tetapi juga ingin dapat ilmu, menggunakan ilmu itu untuk kebaikan. Okey, baiklah Tun. Terima kasih. Okey, Tun baru sahaja mencecah 98 tahun 10 Julai yang lepas. Tetapi Tun masih orang kata aktif bekerja. Jadi apakah amalan yang Tun lakukan untuk menjadi kekal sihat dan boleh menjana pemikiran yang dinamik serta menjangkau fikiran? Kita boleh jaga kesihatan kita dengan mengamalkan cara hidup yang sederhana, tidak keterlaluan. Sudah tentu kalau kita menghidapi penyakit yang teruk, kita tak dapatlah nak panjangkan umur. Tetapi kalau kita tak dapat penyakit seperti kanser dan lain-lain, sebenarnya kita sihat. Untuk jaga kesihatan kita, kita mesti guna tenaga yang ada kepada kita. Tubuh badan kita ini kalau tak diguna, dia merosot keupayaan. Demikian juga akal fikiran. Kalau kita tak berfikir, tak menulis, tak membaca, tak guna akal fikiran kita, dia juga akan merosot. Sebab itu saya sepanjang masa saya aktif. Walaupun kita berasa nak berehat, nak tidur, kita berasa lebih senang tidur daripada berjalan bekerja, kita lawan kehendak itu dan kita terus aktif bergerak ke sana sini, mengambil bahagian dalam berbagai urusan. Dan untuk akal fikiran pula, kita baca, kita menulis, kita membahas, kita berbincang supaya akal fikiran kita, otak kita juga diguna sepanjang masa. Tubuh badan kita ini kalau tak diguna, dia merosot kebolehannya, kita jadi lemah. Demikian juga akal fikiran, kalau tak digunakan maka dia juga akan merosot dan kita hilang keupayaan memikir. Lagi satu soalan. Bonus ya Tun. Buku apa? Kita tahu kan Tun suka membaca ya. Jadi buku apa yang Tun paling minat untuk membaca? Saya suka membaca buku cerita, novel. Tapi itu sebagai satu hiburan. Tetapi di masa yang sama kita kena baca tulisan-tulisan, buku-buku berkenaan dengan masalah-masalah dalam masyarakat. Baiklah Tun. Boleh Tun berikan 5 perkataan yang menggambarkan diri Tun sendiri? 5 perkataan? 5 perkataan Tun. Oh, susah lagi tu. Saya sepanjang masa menunjuk minat untuk membuat sesuatu yang menguntungkan
diri saya, keluarga saya, negara saya. Okey, baiklah Tun. Jutaan terima kasih ya kami mengucapkan kepada yang amat berbahagia Tun kerana sudi meluangkan masa bersama dan sudi menjawab persoalan kami tadi. Semoga kenangan ini akan terus tersemat di dalam minda kami dan tidak akan kami lupakan. Terima kasih Tun. Kami mendoakan agar Tun kekal sihat, dipanjangkan umur dan dipermudahkan urusan Tun sekeluarga, insya-Allah. Terima kasih Tun. Last year, she made a book recension about your book, A Doctor in the House. Conclusion, do I highly recommend it, you guys, to read this amazing book? Yes, I do. And will you guys be inspired too once you guys will read this book? Yes, I am not lying or neither making this sound more amazing. It is true. This book will inspire you. And it also inspires me to be the same as Tun Dr. Mahathir Mohamad. Be more than one. Never give up on your dreams. Chase your dreams and ambitions. And also, remember that you are more than just you. Thank you so much for lending me your ears, and thank you so much for watching me and listening to my story for today. But sadly, this is where we say goodbye. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fantastic. You all can do that, huh? I can. I am like my friends here. They are more experienced in Malay competitions, but I'm more experienced in English competitions. Yeah. It's good for you to know at least one other language other than your mother tongue. So, and English is a very important language. Whether we like it or not, the fact is that most knowledge comes to us in English. If you want to translate the English to Malay, you must have a person who speaks fluently in English and Malay and understands the subject. Otherwise, they cannot translate. And nobody is going to spend his life just translating. So we have to master the English language so that we have access to knowledge. A lot of things come to us in English. Some now we have in Malay, but not especially in science, because science, every now and then there is something new research, new discovery, and they are all written not in Malay, because it's not done by Malays. They are written in other languages, but usually translated into English. So if you learn English, you have access to good knowledge. Terima kasih kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sememangnya Tun seorang yang sangat penyayang, lemah lembut tutur kata dan bahasanya penuh sopan. Tajam akal fikirannya. Yang paling penting, kami berpeluang menyelami perasaan Tun yang sangat cintakan tanah air negara kita Malaysia. Itulah dia ciri-ciri seorang negarawan. Tun, terima kasih atas segala tunjuk ajar, nasihat dan pesanan Tun. Kami akan ingat dan simpan sampai bila-bila. Harapan saya agar kita semua sebagai pelajar sekolah dapat memupuk perasaan cintakan negarawan. Siri dijunjung, kasih bersemi, bunga disusun, indah sekali. Kami berundur dengan cinta di hati, panjang umur, kasih kan bertaut lagi. Alhamdulillah, sesi wawancara kita bersama dengan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir berjalan dengan lancar.
Semoga pertemuan kita pada hari ini memberi impak yang positif kepada generasi muda, amnya dan warga di Sarjana khasnya. Jadi oleh itu jangan lupa like, share dan subscribe. Nantikan video seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Sekian daripada saya, Nur Anis Sufia binti Muhammad Fazli, mewakili kru PSS di Sarjana. Bye.